Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bab 6 tingkatan 5 biologi. Okey, 6.1. Dalam 6.1 kita akan membincangkan mengenai apa? Kita akan membincangkan mengenai struktur bunga. Kemudian kita nak membanding dan membezakan. Maksudnya kat sini kita nak cari persamaan dan juga perbezaan antara struktur betina dalam bunga. So kita teruskan. Alright, yang ni saya rasa awak dah belajar masa menengah rendah. So kita just buat ulang kaji sahaja. Alright, so kita tengok kat sini. Struktur bunga ini adalah struktur bunga. So struktur bunga kita boleh pecahkan dia kepada dua. So struktur bunga ni ada organ pembiakan jantan dan organ pembiakan betina. Sebelum itu kita nak bagi tahu. Kenapa struktur bunga ni penting dalam sistem pembiakan? Kerana dalam bunga ni letaknya organ pembiakan jantan dan organ pembiakan betina. Organ pembiakan jantan ini dikenali sebagai stamen, stamen. So stamen ni terdiri daripada apa? Terdiri daripada AF. Alright, so daripada enter dan filamen. Kalau carpel, perempuan, P. Carpel ini adalah organ pembiakan betina. Organ pembiakan betina terdiri daripada, kalau saya nak ingat, saya ingat SSO. So, which is stigma, still, ovari, dalam ovari ada ovule. So ini adalah struktur-struktur yang terlibat dalam proses pembiakan untuk tumbuhan. Tetapi ada struktur lain yang ada pada bunga. Contohnya seperti peduncle. Peduncle ni adalah pemegang. And then kita ada sepal, and then kita ada petal. Right, so kita teruskan. So tengok ni kan. Tadi kan kita punya objektif untuk topik 6.1 ini adalah untuk mencari persamaan dan juga perbezaan. So persamaan. Apakah persamaan antara carpel dan juga stamen? So dia punya persamaan, carpel dan stamen ni terlibat dalam penghasilan gamit, dan kedua-dua carpel dan stamen ini terletak dalam bunga. Kemudian apakah perbezaan antara carpel dan stamen? Perbezaan dia, kalau jantan tadi, kita kenali dia sebagai stamen. Kalau betina, bahagian betina bunga kita kenali sebagai carpel. So, stamen terdiri daripada apa? Saya ulang lagi sekali. Stamen terdiri daripada AF, enter dan filamen. So maksudnya kita sebut dulu, kalau saya nak ingat, ini adalah stamen. Stamen saya ingat adalah daripada atas ke bawah. So kita ada enter paling atas, and then filamen. Kalau bahagian betina, ini adalah bahagian betina yang kita kenali sebagai carpel. So carpel ini terdiri daripada SSOO. Kita ada paling atas namanya adalah stigma. Kemudian kita ada still, nanti bahagian paling bawah nanti kita ada ovari. So ingat tau, bahagian jantan ni namanya adalah stamen. Stamen terdiri daripada AF, enter, filamen. Kalau bahagian betina kita kenali sebagai carpel. Carpel ini terdiri daripada SSOO. SSO, stigma, and then kita ada still, kita ada ovari. Now, so ini adalah aktiviti dalam buku teks awak 6.1. Dalam yang ini sebenarnya awak buat kat rumah boleh. Dan saya suggest adalah pakai bunga raya. Bunga raya tu cantik lah, struktur dia jelas. Kemudian kita tengok, katakanlah ini pemerhatian untuk bunga raya, dan ini adalah keratan rentas untuk bunga raya. So keratan rentas untuk bunga raya, kita tengok bahagian paling luar. Bahagian paling luar tu, kelopak itu, kita kenali dia adalah sebagai petal. Dan biasanya petal ni berwarna terang, cerah. Dia berwarna-warni, dan ada kala petal ini berbau wangi. Ini untuk, kenapa ia penting berwarna terang dan berbau wangi? Ini adalah untuk menarik perhatian serangga pendebungaan. Contohnya adalah seperti lebah. Kemudian kita tengok yang sepal. Sepal ni biasanya adalah
berwarna hijau, sepal. Ini adalah sepal. Okey, so apakah kepentingan sepal? Kepentingan sepal adalah melindungi bunga, terutama pada waktu kuduk, pada keadaan kuduk, dan biasanya berwarna hijau. Kemudian kita ada pemegang ni. Pemegang ini kita kenali dia sebagai pedunkel. So, apa fungsi pedunkel? Fungsi pedunkel adalah untuk menyokong bunga. Kemudian kita tengok bahagian pembiakan jantan. Bahagian pembiakan jantan kita kenali dia adalah sebagai stamen. Ini adalah jantan. Kan? So, pembiakan jantan ni terdiri pada paling atas adalah anther. Pemegang anther kita kenali adalah sebagai filamen. So, antara anther dan filamen yang terlibat untuk menghasilkan gamet adalah anther. So, anther akan menghasilkan butir debunga. Dalam butir debunga ni nanti ada gamet jantan. Okey, so kemudian kita tengok bahagian betina. Bahagian betina ini kita kenali sebagai carpel. So, bahagian betina yang kita kenali sebagai carpel, kita tengok tahu susunan daripada atas ke bawah. Mula kita ada stigma, kemudian kita ada steel, kita ada ovule dan kita ada ovari. Now, apakah fungsi steel? Apakah fungsi stigma? Maafkan saya, stigma adalah terlibat dalam proses pendebungaan. Apakah itu pendebungaan? Pendebungaan adalah apabila butir debunga, katakanlah butir debunga jatuh atas stigma. Proses ini kita kenali adalah sebagai pendebungaan. Okey. Now, kemudian kita ada steel. Okey, pertama stigma, kemudian kita ada steel. Steel ni apa? Steel adalah bahagian yang menyokong stigma. Kemudian paling dalam, nombor 3 ni, kita ada ovari. Dalam ovari ada ovule. Okey, so dah tengok ovari mengandungi ovule. Dalam ovule mengandungi gamet betina. Alright, so nanti kita akan belajar lebih dalam. Okey, apakah yang berlaku di anther dan apakah yang berlaku di ovule. Sebab di sini letaknya gamet. Okey. Alright. So, kita teruskan soalan. Okey. Now, labelkan bahagian A hingga F. Okey. A ni, ini kita kata adalah sebagai anther. B ni adalah petal. C tu pemegang anther, filamen. D adalah stigma. Okey. Kemudian F kita ada ovari. And then E adalah ovari, F adalah sepal. So, nyatakan fungsi bahagian A dan F. Tadi kita dah bincangkan. Ini jawapannya. Alright. So, kita teruskan. Mengapakah stamen dan carpel dikatakan sebagai organ pembiakan dalam tumbuhan berbunga? Kerana dalam stamen dan carpel itu letaknya gamet. So, senang kata bila kita cerita pasal pembiakan, ia akan melibatkan sel gamet. Melibatkan gamet kan? So, kat stamen mana letaknya gamet tu? Gamet tu letak di anther, dalam anther. Kalaulah carpel, bahagian betina, letaknya mana? Di dalam ovule. Okey, alright. So, ini adalah jawapan dia. Kemudian, dia kata di sini pula bandingkan. Okey, now bandingkan. Ni, gamet jantan ada bunga. Jawapan untuk nombor 2. Kemudian, bandingkan organ pembiakan jantan dan organ pembiakan betina. Okey, organ pembiakan jantan, tadi kita dah kata namanya adalah stamen. Organ pembiakan betina adalah carpel. Kalau stamen, terdiri pada AF. Anther dan filamen. Kalau carpel, SSO. Stigma, steel dan ovari. Dan apakah fungsi pembiakan jantan untuk menghasilkan gamet? Gamet tu letaknya di mana? Letaknya dalam debunga atau butir debunga. Kalau katakanlah pembiakan betina ni untuk menghasilkan pundi embrio. Apakah itu pundi embrio? Pundi embrio adalah bahagian yang berkembang di ovule. Kenapa pundi embrio ni penting? Sebab di dalam pundi embrio inilah letaknya gamet
betina. Okey, alright. So kita teruskan. Now, tadi kita dah kata gamet tu, okey. Gamet tu letaknya dalam bunga dan juga pundi embrio. Jadi dalam 6.2 kita akan membincangkan pembentukan bagaimana gamet dihasilkan di bunga, pembentukan dan juga pundi embrio. So dalam 6.2 kita akan menghuraikan pembentukan bunga di enter lokasinya dan menghuraikan pembentukan pundi embrio yang letaknya di ovule. Okey, so mula-mula kita bincang dulu apakah yang berlaku di enter bunga. So kita bincangkan dulu pembentukan gamet jantan. Pembentukan gamet jantan. Okey. Now, pembentukan gamet jantan ini sebenarnya bermula di enter. Kenapa ia bermula di enter? Enter ni terdiri daripada 4 kompartmen yang kita kenalinya sebagai lobul. So, ini adalah lobul. Setiap lobul ni ada 4 pundi. So, kita ada 1, 2, 3, 4. 4 pundi bunga. Now, setiap pundi bunga, setiap pundi bunga ini ada beratus sel induk sel induk mikrospora. Mikrospora yang sifatnya adalah diploid. So saya mulakan cerita dia tau. So cerita dia bermula dengan sel induk mikrospora yang terletaknya dalam pundi bunga. Terletak dalam pundi bunga. Okey. Now, sifat dia untuk sel induk mikrospora ni sifatnya adalah diploid. 2N. Okey. So, sel induk mikrospora ni akan mengalami meiosis. Proses meiosis akan menghasilkan meiosis. Okey, ini adalah diploid. Dia akan menghasilkan 4 sel anak. Okey, ini adalah 4 sel anak yang sama kita kenali sebagai tetrad. So, bila meiosis berlaku, ia akan menghasilkan 4 sel anak yang haploid. Okey. So, kemudian setelah meiosis, proses yang berlaku pula, okey, awak tengok kat sini kan tetrad. Tetrad ni nanti dia akan berkembang. Menjadi bunga. Okey, kemudian ini adalah kita nak bayangkan. Alright. Ini adalah satu bunga. So, kita ada 4 bunga. Okey. Now, 4 bunga ini. Sekejap. Okey. 4 bunga ini asalnya ada satu nukleus. Satu kan? Nampak kan? 4 bunga ada satu nukleus. Kemudian, nukleus dalam bunga ni. Nukleus dalam bunga akan mengalami mitosis menjadi 2 nukleus. Satu adalah nukleus tiup dan satu lagi adalah nukleus penjana. Nukleus penjana inilah nanti yang akan bermitosis untuk menjadi 2 gamet jantan. Ia akan berlaku masa proses persenyawaan. Okey, so saya ulang lagi kesimpulannya. Dalam pembentukan bunga, dalam bunga ni ada gamet kan? Gamet jantan. Ia bermula dengan sel induk mikrospora akan mengalami meiosis menghasilkan 4 sel mikrospora yang dikenali sebagai tetrad.
Okey, tetrat. Kemudian tetrat ni akan berkembang menjadi bunga. Kemudian nukleus dalam bunga, nukleus dalam bunga akan mengalami mitosis, menghasilkan 2 nukleus. Satu nukleus dikenali sebagai nukleus tiup dan satu lagi adalah nukleus penjana. Nukleus penjana ini yang akan terlibat dalam penghasilan gamet jantan. Gamet jantan hanya terhasil bila berlakunya proses persenyawaan. Okey. Alright. So, kita dah settle untuk pembentukan bunga. Kemudian kita masuk macam mana pembentukan pundi embrio. So, tadi kita dah kata gamet jantan, gamet betina ni, okey, ada dalam ovule. So, kenapa ovule ni penting? Dalam ovule ni nanti akan membentuk pundi embrio. Okey, so kita tengok slow-slow tau. So, ini adalah satu gambar. Kalaulah awak tengok dalam buku teks awak. Okey, kita tengok buku teks awak. Ini adalah gambar. Sekejap. Ovule yang matang. Ini adalah gambar ovule yang telah matang. Okey, ovule yang matang ni terdiri daripada banyak struktur. Struktur yang pertama adalah plasenta. So, nama pun plasenta kan. So, plasenta ni apa fungsinya? Adalah tempat pelekatan. Pelekatan apa? Pelekatan funicle di ovari. Dan fungsi selain plasenta, macam plasenta manusia juga, membekalkan nutrien. Kemudian, apakah itu funicle? Funicle ini adalah tangkai yang melekatkan ovule pada dinding ovari. So, ini macam pelekat. Pelekat antara ovule dan dinding ovari. Dan kemudian kita tengok struktur yang lain. So, struktur yang lain kita ada ovari. So, ini adalah ovari yang paling luar ni. Ini kita kenal sebagai ovari. Ovari ni nanti selepas persenyawaan, ini yang akan menjadi buah. Lepas tu, lepas ovari, dalam ovari ini adalah ovule. Okey, saya tadi nak bincang ni 1, 2, 3 dan 4. Apakah itu ovule? Ovule adalah struktur dalam karpel yang berkembang. Okey, daripada selapis tisu dalam ovari. Okey, so awak ingat, satu ovari mungkin ada banyak ovule. Okey, senang kata ovule ni nanti dia akan berkembang menjadi biji benih. So, nak bayangkan macam kita nak bayangkan cili. Cili ada banyak biji benih. So, maksudnya dalam cili ada banyak ovule. Okey. Now, so itu adalah ovule. Kemudian kita tengok ini adalah nucellus. Nucellus ni apa? Nucellus adalah sekelompok tisu yang berkembang dalam ovari membentuk satu tonjolan. Ni bentuk tonjolan lah. Kemudian kita ada pundi embrio. So, pundi embrio ni yang penting. So, pundi embrio ni asal daripada mana? Pundi embrio ni asal daripada satu sel nucellus. Okey. Now, so senang kata awak tengok kat sini. Nucellus ni hasil daripada perkembangan ovari. Kemudian nucellus ni nanti antara satu sel nucellus ini akan berkembang menjadi pundi embrio. So, pundi embrio ini yang penting. Kenapa? Dalam pundi embrio ini nanti ia akan terlibat dalam proses penghasilan gamet. Proses penghasilan gamet bermula dengan sel induk megaspora atau nama lainnya adalah sel induk pundi embrio. Kemudian kita ada apa? Nombor 5 ni kita ada mikropil. Mikropil ni nanti kita akan jumpa masa proses persenyawaan ganda 2. Ia adalah bukaan kecil.
yang menggunakan udara dan air masuk. Kemudian akhir sekali kita ada integument, merupakan dua lapisan tisu nukleus. So cadangan saya yang ni awak kena lukis untuk lebih senang nak faham dan ingat. So kita teruskan. Okey, tadi kita dah kata dalam ovule ni, ovule akan berkembang menjadi pundi embrio. So ini bayangkan ini adalah ovule yang matang yang telah mempunyai pundi embrio. So ia bermula dengan apa? Ia bermula dengan dalam pundi embrio. Okey, so pundi embrio ni dia ada sel induk megaspora. Okey, so sel induk megaspora akan mengalami meiosis. So saya tulis ni tau. Ni sel induk mega. Mega tu besar kan? So sel induk megaspora akan mengalami meiosis. Awak ingat saja meiosis. Meiosis akan menghasilkan 4 sel anak. So 4 sel mega spora. Beza antara sel induk megaspora dengan sel megaspora adalah sel induk megaspora ini, yang ini adalah diploid 2N. Bila ia mengalami meiosis, ia akan menjadi 4 sel megaspora. Kita kenal sebagai haploid. Tengok ini depan ni namanya induk. Induk. Ini nampak tak induk? Kemudian dia akan mengalami meiosis menjadi 4 sel megaspora. 4 sel megaspora ni tak semua hidup. 3 mati. 3 akan mati. 1 sahaja yang hidup. 1 hidup. Okey. 1 hidup. Nampak tak yang ni? Yang hidup tu paling besar. Yang 3 ni ini mati. So yang besar ni, okey, sel megaspora ni, yang 1 ni, yang hidup ni, okey, ia akan berkembang. Nampak tak? Dia kembang. Nampak tak ni 1 ni kan? Dia akan berkembang memenuhi ruang ni semua. So memenuhi ruang semua ni, ini kita panggil dia sebagai pundi embrio lah. Okey, so tengok kat sini. Satu sel megaspora akan berkembang. So bila dia dah berkembang, ini satu hidup dan berkembang. Dia akan jadi dia berkembang, dia kembang. Okey, so bila dia akan berkembang, okey. Asalnya tadi ni nampak tak satu nukleus kan? Bila sel megaspora, megaspora. Okey, nukleus dia akan mengalami mitosis 3 kali menghasilkan 8 nukleus. So nukleus ni ada nama-nama khas dia. Kalau paling atas, 3 yang atas namanya antipodal. 3 yang tengah macam dekat kad tulistiwa. 2 yang tengah namanya adalah kutub. Paling besar bawah ni, ini adalah sel telur. Kemudian dia ada asisten kat tepi ni, ada dua sel synergic. So kesimpulannya, saya buat nota cantik sikit. So kesimpulannya, okey, pembentukan pundi embrio. So bila dah lengkap ni kita panggil sebagai pundi embrio lah kan. So saya padam. So kesimpulannya, untuk pembentukan pundi embrio, ia bermula dengan sel induk megaspora. Sel induk megaspora ini akan mengalami meiosis menghasilkan 4 sel megaspora. Yang ini adalah diploid, yang ini adalah haploid. Kemudian 1 sel megaspora, lain semua mati. 1 sel megaspora berkembang. Bila 1 sel tu berkembang, kemudian dia akan mengalami nukleus megaspora, sel megaspora akan mengalami mitosis 3 kali menghasilkan 8
nukleus. Okey, now 8 nukleus ni, 3 di atas namanya adalah antipodal, 2 di tengah namanya nukleus kutub, 1 paling besar namanya adalah sel telur. Sel telur diapit oleh sel synergid. So, kesimpulannya, dalam pembentukan pundi embrio, proses ini akan menghasilkan 8 nukleus. Dan proses ini bermula dengan apa? Bermula dengan sel induk megaspora. Tetapi kalau tadi, untuk pembentukan debunga, ia bermula dengan sel induk mikrospora. Kecil, mikro. Kalau mega adalah besar. Ini mega. Okay, this is mega. Mega adalah besar. So, itu sahaja untuk 6.1. Oh, belum. Latihan So, latihan. Lupa. Dalam praktis formatif 6.2. Pertama. Alright. Namakan sel yang akan membeza untuk membentuk debunga dan pundi embrio dalam ovari. So, debunga adalah sel induk mikrospora. Bermula kan? Tadi kita dah bincang. Kalau ini bermula dengan sel induk mega. Besar kan? Megaspora. So, kemudian soalan nombor 2. Dalam pembentukan debunga, nukleus debunga akan membahagi secara mitosis untuk menghasilkan 2 nukleus. Wajar kan? So, kita nak bayangkan. Ini satu debunga. Debunga ni, nukleusnya akan mengalami mitosis. Dia akan menghasilkan 2 nukleus. Satu nukleus kita kenal sebagai nukleus penjana. Satu lagi adalah nukleus tiup. Nukleus penjana ini yang akan menghasilkan gamet semasa persenyawaan. Gamet jantan. Okay. Right, so tengok kedua-dua nukleus dihasilkan melalui proses apa tadi? Mitosis. So, mitosis menghasilkan 2 nukleus. Satu nukleus tiup, satu nukleus penjana. Nukleus tiup ini akan menghasilkan 2 gamet jantan dan nukleus penjana ni akan membentuk tiup debunga. Yang ini kita akan bincangkan dalam proses persenyawaan. Kemudian, soalan nombor 3. Apakah kepentingan meiosis? So, senang kata proses meiosis adalah menghasilkan sel yang haploid. Sel yang haploid. Asal je nampak meiosis, mestilah dihasilkan sel yang haploid kan? So, menghasilkan gamet yang haploid. So, setelah proses pembentukan pundi debunga, pundi embrio lengkap, sel ini mengandungi 8 nukleus. So, namakan nukleus-nukleus tersebut. Tadi kita dah bincangkan. Nukleus tu paling senang awak, kalau saya ingat, paling atas. 3 atas antipodal. Tengah khatulistiwa. K, kutub. Bertelur. Paling besar. So, 3 antipodal. 2 nukleus kutub. 1 besar sel telur. Dan sel telur diapit oleh 2 sel synergid. So, itu sahaja untuk topik 6.1 dan 6.2. Maaf atas segala salah dan silap. Terima kasih.